bumi yang kita duduk ini akan hancur. Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Indonesia, benua Eropah, benua Afrika, seluruhnya tidak akan lagi dilihat suatu hari nanti. Tak tengok dah. Tuan-tuan tengok bentuk surau ni, masjid ni. Inilah kali terakhir tuan-tuan akan tengok sebelum kita mati. Sebelum bumi dan alam ini dihancurkan dengan kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar sebilangan para nabi dan rasul. Bermula dengan Nabi Adam dan berakhir dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhir. Satu orang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, berapa bilangan kesemua nabi?" Lalu Nabi pun menjawab, 124,000 orang. 124,000 orang. Ketika sahabat tanya Rasulullah, berapa jumlah kesemua rasul ataupun kesemua nabi yang pernah diutuskan ataupun pernah dipilih oleh Allah, ketika itu Rasulullah adalah penutup segala rasul dan tidak akan ada lagi mana-mana nabi dan rasul selepas kewafatan Rasulullah. Maka Nabi pun bagi tahu bahawa kepada para sahabat, kita ini adalah satu umat yang tidak ada lagi umat selepas kita yang mendiami bumi ini. Tuan-tuan, alam ini keseluruhannya diciptakan untuk manusia, untuk kegunaan manusia, walaupun planet lain. Kewujudan planet-planet lain untuk mengimbangi keadaan alam cakrawala dan keseluruhan alam ini Allah ciptakan untuk kegunaan manusia. Berakhirnya manusia dengan diutuskan Nabi Muhammad, maka berakhirlah usia alam ini. Bila Nabi yang terakhir, maka Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat melalui hadis yang sangat banyak, apabila ketua malaikat Jibril datang dengan berupa seorang manusia, majlis ilmu, Nabi duduk, Jibril datang. Jibril datang rambut hitam berkilat, kemudian jubah Jibril putih, rupa dengan rupa manusia lah. Jadi sahabat tengok, ni bukan orang Madinah ni, tetapi tidak ada kesan musafir. Zaman dulu kalau orang luar datang, ada kesan musafir, berdebu, rambut sampai seluruh dia punya jubah dia berdebu, kotor. Bila tengok orang ni tak kenal, tapi bukan orang Madinah. Dia datang terus, dia duduk, dia rapatkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Kemudian dia kata, "Ya Muhammad, terangkan kepada aku apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan." Nabi jawab semua. Semua sahabat tengok, dia tanya soalan. Dia tanya, bila Nabi jawab, dia kata, "Betul jawapan kamu." Sahabat semakin pelik, termasuklah sahabat yang besar, iaitu orang yang kedua kedudukannya di kalangan umat Nabi Muhammad, iaitulah Umar bin Al-Khattab. Hebatlah tak? Tiada tandingan. Dia ranking umat Nabi Muhammad, dia nombor 2. Tuan-tuan tak usah puluh lah macam mana pun, takkan dapat nombor 2 tu. Sayyidina Umar kata, aku semakin pelik dengan lelaki ni. Dahlah dia tanya, dia pula kata betul. Kemudian dia tanya soalan yang seterusnya, "Wahai Muhammad, matas sa'ah?" Bila kiamat? Bilakah kiamat? Ni soalan ni seronoklah, sebab Nabi yang akan jawab, maka jawapan Nabi mesti betul. Maka jawab Nabi ketika itu, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Terjemah mudahnya Nabi jawab, orang yang tanya pun tak tahu jawapan, orang yang ditanya pun tidak tahu jawapan.
Dan Nabi tahu siapa yang sedang bertanya tu. Cuma sahabat tak tahu, yang tu Jibril yang datang dalam rupa bentuk manusia. Bila Nabi jawab, saya pun tak tahu jawapan, yang bertanya pun tidak tahu jawapan. Maka Jibril yang datang dalam rupa bentuk pemuda tadi, dia pun tanya, wahai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, ada tak tanda-tanda bahawasanya ketika umat kamu melihat tanda-tanda ini, itu bermaksud kiamat semakin dekat? Nabi kata ada. Maka Nabi pun menyebut beberapa tanda dalam hadis tu. Ulama himpun tanda-tanda kecil ini, ulama himpun. Ada dalam buku ni 20, ada dalam buku ni 30, ada dalam buku ni sekian-sekian. Keseluruhannya tidak melebihi 200 tanda. Setakat yang ulama himpun. Wallahu alam, kalau masih ada yang lain lagi. Itu yang paling banyak. Kalau tuan-tuan meneliti tanda-tanda kecil ini, esok pergi kedai buku yang jual buku-buku agama kan. Sini saya tak tahulah, kalau di belah utara, di sebelah Kedah, Hasani lah. Itu memang semua buku agama situ lah. Buku agama pun situ, buku akademik pun situ. Tuan-tuan carilah mana-mana buku yang menghimpunkan tanda-tanda kecil kiamat. Tuan-tuan, kita akan mendapati bahawasanya para ulama sebut, setelah meneliti tanda-tanda kecil kiamat yang Nabi sebutkan, tuan-tuan sebutlah malam ni, cuba sebut salah satu kan. Setelah kita teliti satu persatu, anak yang menjadikan ibu ayah sebagai hamba abdi, bangunan pencakar langit, ramai orang meninggalkan solat, sebutlah mana saja tanda-tanda kecil ini, kita akan dapati hampir kesemua telah berlaku. Tapi manusia terus lalai dengan kehidupan dan terus mengejar dunia. Tidak ada yang memandang kepada tanda-tanda ini dan akhirnya melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Ini poin dia. Beli buku yang menceritakan tanda kecil kiamat, bacakan kepada anak-anak, tunjukkan kepada kita yang mana satu tanda kecil kiamat yang belum berlaku. Susah untuk kita cari, kecuali tanda-tanda kecil yang kanan. Tanda-tanda kecil yang kanan, antaranya beberapa tanda kecil di kalangan ratusan, kata ulama hadis, yang belum berlaku, yang tidak melebihi bilangan jari kedua-dua tangan kita ni. Kata ulama, antaranya keringnya sungai Furat dan kemudian terbentuk satu bukit, yang bukit itu adalah emas. Lalu manusia berbunuh-bunuhan kerana berebutkan emas itu. Yang itu belum berlaku. Itu tanda kanan. Antara tanda kanan yang disebutkan oleh Rasulullah lagi yang belum berlaku, tanda kecil yang paling kanan, munculnya Imam Mahdi. Semua tu tanda-tanda kecil yang kanan. Yang tu je. Yang lain semua telah berlaku. Beli buku, cari seorang guru yang mahir dalam bidang hadis, tanda akhir zaman, cuba tengok satu persatu. Benda ni akan menimbulkan keinsafan dalam diri kita dan keluarga kita. Bukan untuk buat persiapan untuk menunggu tanda besar kiamat, tetapi membuat persiapan untuk menuju ke akhirat. Bila kita teliti tanda-tanda kecil ini, dia meningkatkan iman dan keyakinan kita. Semakin percaya kita kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi percaya. Kita semakin percaya, subhanallah. Jadi apa yang Nabi sebut satu persatu. Pelik macam mana pun tanda kecil itu berlaku. Nabi pernah sebut satu tanda kecil, Nabi kata kasratul aqlam, pena akan menjadi banyak. Ulama hari ini kata penulisan akan menjadi banyak. Semua orang menulis, semua orang mengeluarkan kenyataan. Kasratul aqlam, ini zaman dia. Sepelik-pelik tanda itu pun telah berlaku. Maka usia dunia ini, bila Nabi diutuskan, bermaksud sudah berada di penghujung usia.
Kerana kata Nabi, ana akhirul anbiya, aku yang terakhir. Tiada lagi Nabi, tiada lagi Rasul, aku yang terakhir. Kemudian kata Nabi, wa antum akhirul umam, kalian adalah bangsa umat yang terakhir, yang akan mendiami bumi ini. Nabi dah wafat 1400 tahun. Tuan, malam ni dah 1438. Sedar ataupun tidak, Nabi dah wafat 1400 tahun. 100 dah berlalu, 200 tahun dah berlalu, 3 sudah berlalu, 4 sudah berlalu, 500 sudah berlalu, 600 sudah berlalu. Bukankah tempoh yang panjang? Kita tak perasan lamanya Nabi meninggalkan kita. Dengan sebab itu, tanda-tanda kecil yang disenaraikan oleh Rasulullah dapat dilihat pada setiap 100 tahun ni. 100 tahun berlaku satu. Sampailah zaman kita pada hari ini. Bila kesemua tanda kecil berlaku, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah malam ini berlaku tanda kecil kiamat yang terakhir, maka dengan pantasnya tanda besar kiamat yang pertama terus akan menyusul. Sebahagian besar ulama sebut, tanda besar pertama yang akan menyusul, yang akan mempamerkan dirinya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama tanda besar itu ialah Dajjal laknatullahi alaihi. Bapa kafir dan kecelaruan yang akan dibangkitkan ke dalam umat Nabi Muhammad. Dekat-dekat sebelum kedatangan Dajjal, kamu akan melihat manusia begitu keliru dengan agama. Manusia dah tak boleh beza di antara yang halal dan juga yang haram. Manusia berlumba-lumba bukan mendapatkan redha Allah, meninggalkan agama. Majoriti manusia tidak menutup aurat, majoriti manusia tidak solat. Kamu akan lihat zina di sana sini. Berapa zina di Malaysia satu hari? Lebih kurang 80 anak zina dilahirkan di Malaysia setiap hari. Jabatan Pendaftaran Negara punya angka, bukan kajian peribadi. Tuan-tuan, ketika manusia dalam keadaan tidak melihat kebenaran, tidak nampak kebenaran, waktu itulah waktu yang sangat hampir dengan munculnya tanda besar kiamat yang pertama ini. Islam ada, para ulama ada, hukum hakam ada, tetapi golongan yang menyungsung kedatangan Dajjal, mengelirukan masyarakat. Dia makin ni tuan-tuan, makin banyak ni. Yang liberal, Islam tapi liberal. Islam tapi tuntut hak kesamaan di antara lelaki dan perempuan. Mesti orang perempuan juga boleh menceraikan suami. Tapi namanya Islam, ayahnya Islam, keluarganya Islam. Manusia jadi makin lama makin keliru. Mari pula satu kelompok agama yang menimbulkan kekeliruan, dia bawa fatwa-fatwa yang ganjil masuk dalam masyarakat. Selama ni kita belajar paha tu aurat, dia kata tak, paha bukan aurat. Subhanallah. Selama ni kita belajar berpuasa 6 itu sunat, dia kata makruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kumpulan ini satu kumpulan, kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua yang dilarang masuk di negeri larang. Johor kan dilarang. Kekeliruan. Sinuna khadda'ah. Nabi kata betul-betul pada pintu untuk Dajjal keluar itu, kalian akan melihat suasana kekeliruan, manusia tak boleh tengok. Masyarakat dibingungkan. Mana satu yang betul ni? Sebab tu tuan-tuan, selain daripada ilmu, yang penting ialah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dengan kumpulan ulama yang ramai ni. Dajjal ni dah wujud.
Dia manusia, telah dilahirkan, dah besar pun. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan malaikat, dia bukan syaitan. Dia adalah manusia. Berita buruk yang saya terima dan kita semua terima di zaman ini, dan berita ini adalah fitnah terbesar alam. Bila Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat ujian dan fitnah yang lebih besar daripada dajjal. Sehinggakan setiap rasul akan memberikan amaran dan peringatan kepada umatnya tentang bahaya fitnah dajjal. Ini tajuk dajjal. Sebelum datang bapa dajjal, Nabi kata akan datang sebelum dia dajjalun, dajjal kecil yang mengelirukan masyarakat. Subhanallah.